tular di media sosial mengenai seorang peniaga didakwa menggunakan kapur simen dalam bancuhan adunan tepung untuk merangupkan pisang goreng jualannya di Puchong, Selangor. Kisahnya itu bukan sahaja tular di media sosial, malah turut disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp beberapa minggu yang lalu. Perkara ini sudah tentu menjadikan orang ramai takut untuk membeli pisang goreng beliau yang dikatakan menggunakan bahan terlarang itu. Akibat tersebarnya dakwaan berkenaan, satu pemeriksaan dilakukan ke atas premis berkenaan. Pemeriksaan dilakukan Kementerian Kesihatan melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan. Selain pihak berkuasa tempatan juga bertindak melakukan pemeriksaan ke atas premis berkenaan. Siasatan mendapati tepung rangup berkenaan bukanlah kapur siling. Sebaliknya, tepung rangup itu dibungkus dengan menggunakan bungkusan kapur siling kerana didakwa kehabisan kertas bungkusan biasa. Tindakan kilang berkenaan menyebabkan netizen bertindak mengecam peniaga terbabit. Okey, itu dia tadi mengenai viral mengenai peniaga pisang goreng yang didakwa menggunakan kapur siling untuk menggoreng pisang. Dan biasalah bila dah jadi viral seperti sedia maklum melalui WhatsApp, mungkin ada Facebook dan sebagainya. Sebenarnya netizen ni dia tak tahu cerita apa tapi dia tetap menghentam peniaga tanpa mengetahui background cerita yang sebenarnya. Betul tu Fizi. Dan di studio hari ini kita bawakan peniaga pisang goreng yang viral baru-baru ini iaitu Encik Amir Muhammad Yatim. Terima kasih Encik Amir kerana sudi bersama kami untuk memperjelaskan situasi selepas viralnya mengenai pisang goreng di kedai. Yes, nak ceritakan sebenarnya. Dan mungkin Encik boleh ceritakan sikit apa sebenarnya yang berlaku. Bukan pada ketika itu, apa sebenarnya berlaku situasi ini yang orang menganggap background menggunakan story yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Cerita dia macam ni, saya guna tepung ni dah lama, dah 5 tahun. Selama ni saya tak tahu, dia memang tak ada bungkusan yang pakai kapur siling punya paper bag. Dia pakai yang coklat kan. So saya pun beli kat pasar borong. Macam biasa beli, memang setiap hari beli pasar borong. Ya, betul. Beli, saya memang tak perasan lah benda tu kan. Saya pun dah sampai tempat berniaga, saya pun bancur tepung. Memang saya tak perasan. Memang saya tak perasan langsung yang... Bungkusan apa? Kalau boleh tunjukkan tu. Bungkusan yang macam mana? Macam ni. Oh, ini. So, ini untuk berapa kilo punya je? Ini dekat sini dia tulis 40 kilo. 40 kilo? Yang dalam asal dia 4.5 kilo. So, ini saja. adalah... Oh, ini adalah kapur bungkusan... Ya, ini bungkusan dia. Oh, ini dalamnya ada satu... Oh, ini masih ada tepung lagi? Ada tepung-tepung lagi. Ini bukan kapur lah ni? Bukan. Memang tepung lah. Memang tepung. Sebab pihak KKM pun dah ambil sendiri dalam tu. Rasa. Memang tepung. Okey, kiranya waktu Encik beli tepung tu, mesti kalau kita nak mengenal tepung tu adalah tepung pisang goreng ke tepung gandum ke, mesti kita tengok pada bungkusan macam mana? Tak, kita tengok pada ni. Oh, dia balut pula. Dia balut dalam ni. Dia balut pula dengan ni. Dah balut siap-siap. Dia dah ikat siap-siap. Oh, that's why tak nampak. Itu memang tak perasan lah. I see. Jadi macam mana Cik Amir boleh perasan benda ni tular di media sosial? Adakah kawan-kawan Cik Amir bagi tahu atau bagaimana? Saya dapat tahu mula-mula daripada staf Columbia. Hospital Columbia. Tapi daripada gambar depan. Okeylah, saya cakap pun tak apalah, ini mungkin nak jatuhkan saya punya bisnes. Selang 4 hari datang lagi seorang, orang lain pula dia cerita, "Bang, ni saya ada gambar ni bang. Gambar WhatsApp yang mengatakan abang guna kapur siling." Astaghfirullahalazim, saya cakap ni tu kan. Saya tengok gambar. Ni gambar dia belakang ni. Memang terang-terang. Sebab kalau setakat dia tunjuk gambar tu je, saya pun tak percaya lah kan. Ini sebab dah terpampang muka ni. Kat ni tak boleh jadi ni. So saya pun 2-3 hari saya stay relax lagi kan. Tengok macam mana customer ni. Makin lama customer makin kurang. Lepas tu selang 2-3 hari, saya pula dapat WhatsApp daripada mak saudara saya. Dia cakap, betul ke kau guna kapur simen punya tepung? Mana ada, dia cakap. Itu salah packing tu, dia cakap. Lepas tu tak boleh jadi ni, saya cakap. Saya pun mandi-mandi terus pergi buat report. Buat report polis untuk lindung saya kan. Okey. Time tu dah nampak ke belum bungkusan ni? Dah. So, kiranya daripada gambar tersebut, orang menganggap Encik menggunakan kapur siling disebabkan oleh ada bungkusan ini. Okey, jadi time tu bungkusan tu masih diletakkan di atas meja tu ke ataupun macam mana?
Masa dia tangkap gambar tu memang dia ada 2 bungkus. Okey. Yang satu bungkus tu memang dah habis lah. Ini lepas tu ada lagi satu bungkus. Satu bungkus tu belum lagi. Yang belum guna tu yang dia orang tangkap. Kan ada 2 gambar kat situ. Satu kat bawah, satu kat atas meja tu kan. Masa dapat viral tu saya terkejut. Betul ke? Saya pun cari-cari nasib baik ada saya simpan satu. Jadi saya baru perasan lah masa tu. Saya buka, betul lah. Macam mana ni? Tak apalah. Saya pun tanya kawan-kawan yang mana arif tentang ni kan. Cakap tak apa-apa, pergi buat report dulu. Buat report polis. Buatlah report KKM. Kementerian Perdagangan, SKM. Semua dekat PPIM pun saya buat. Okey. Jadi Cik Amir dah buat laporan kepada polis dan juga buat laporan kepada KKM. Ni ada. Dia punya report polis pun ada. Saya bawa sekali nak bukti kan. Ni. Inilah report polis yang mengatakan. Ini dia laporan polis berkenaan saya letak di bawah. premis pisang goreng yang tular baru-baru ini. Jadi Cik Amir juga melaporkan perkara ini kepada KKM kan? KKM dia tak ada, dia datang sendiri sebab dia viral tu dah terlampau meluas. Dia datang buat pemeriksaan sendiri. Dia sebelum KKM dia dapat ada PBT. Okey. Majlis Pemberantasan Subang Jaya datang. Dia tanya saya, ada lesen tak? Kata tak ada lesen. Yalah, saya pun baru berniaga sebulan. Macam mana nak mohon lesen kan? Dekat baru berniaga sebulan. Masa saya tu sampai sebulan kot. Lebih kurang dalam 2-3 minggu saja berniaga. Saya cakap macam mana nak apply lesen? Dia datang, dia tanya saya. Ada lesen tak? Saya kata tak ada. Lepas tu, dia kata ada orang komplain. Tanya dia komplain pasal apa? Dia tak bagi tahu. Tapi dia pusing keliling kedai saya. Dia ambil bahagian sampah, tempat sampah dia. Dia korek-korek. Jumpa? Memang dah tak ada lah kan. Tak kot saya nak letak lagi. Nak nanya saya lagi kan. Dia kata, sebab benda tu memang dah tak ada dah. Dia tak lama pun. Saya dalam 4 hari je yang ada dekat kedai tu. Dekat pasar borong tu 4 hari je. Lepas tu memang dah tak ada stok dah. Memang saya dengar cerita daripada pihak kilang dia dah tarik balik. Okey, so untuk 40 kilo ni boleh tahan berapa lama selalu? Ini bukan 40 kilo. Bukan 40 kilo. 4.5 kilo saja. 45? Cuma dia punya bungkusan. Bungkusan saja. Bungkusan ni kan. Okey, dekat sini dia memanglah dia tulis 40 kilo. Tapi dalam dia 4.5 kilo. 4.5. Okay. Tapi bungkusan je yang kat sini dia tulis 40 dia macam kilo. ni, dekat dalam dia ada banyak-banyak tepung kan? Tak ada lah. Tak ada satu lah. tepung je. Kita tak banyak tepung. Satu tepung je. Tepung rangup je. Yalah kan Cik Mai, kalau saya tengok sendiri pun tengok di belakang ni dia ada tulis. Kalau dapat kamera fokuskan, perekat butter ringan merupakan aduan bahan dasar simen yang telah dicampur. Maknanya adalah pengguna yang aware mengenai paket dia ni kan. Bukan daripada depan, dia bukan daripada belakang tu. Dia tangkap daripada ni kalau nampak saksikan. Ni daripada sini. Ya, daripada depan. Dia tak tangkap dari belakang. Memang saya tak perasan langsung. Yalah sebab dah biasa. Kita dah biasa kita dah biasa guna kan. Kita pun tak apalah. Tak ada apa. Memang tak perasan apa buat. Ingat dia bungkusan saya ingat dia bungkusan putih tu tak ada apa kan. Saya pun buat macam biasalah, baju macam biasa masa tepung. Sebab kalau baju kalaulah katakan saya guna kapur simen tu. Saya bancuh tak sampai seminit dia keras lah. Tak logik kan? Tak logik memang tu. Itulah masalahnya netizen kadang-kadang kita tidak berfikir panjang. Bila sesuatu benda tu viral baru kita nak nak kecam. Dia sepatutnya orang yang tangkap gambar tu yang nak viralkan sangat kat saya tu, tanyalah dulu betul ke abang yang pakai tepung ni? Kan? Ini tiba-tiba dah viral. Ini dia tangkap dulu, dia jadikan media sosial sebagai media. Dia tangkap tu untuk apa sebenarnya? Untuk nak jatuhkan bisnes saya. Jadi macam mana Encik Amir berdepan dengan kecaman dan tuduhan daripada netizen macam dekat Facebook dan WhatsApp? Selepas dah tular tu macam mana dari segi performance ataupun macam mana dari segi jualan goreng pisang tu? Nak kata jualan, masya-Allah lah, memang teruk lah. Memang merundum terus lah. Nak katakan dulu bolehlah nak dapat apa sebelum kes tular ni bolehlah menyimpan RM50 sehari kan. Sekarang nak simpankan RM20 pun susah. Sebab ni lah kes ni. Sampai sekarang saya berniaga pun kadang-kadang orang datang tengok muka. Betul ke? Betul ke? Dia betul belah. Mana yang orang yang tak percaya tu datang beli. Yang percaya sangat tu yang cakap betul. Dia tak fikir kalau betul lah saya pakai kapur simen ni. Sebelum dia orang makan, saya makan dulu goreng pisang tu. Saya dah tentu dah ke dalam dah. Dah masuk hospital dah saya. Anak saya pun makan. Dah tentu anak saya pun masuk hospital kan. Silat-silat saya pun dah
ke dalam dah. Saya lepas ni Cik Amir nak kena gunakan pendekatan mana media sosial yang Cik Amir dah keluar seperti berita ke, seperti akhbar ke. Cik Amir lekat je dekat tepi tu. So that orang boleh baca balik. So that nanti jualan laku balik semua. Betul tak? Banyak. So ini antara ni lah, antara komen-komen daripada netizen Oh, yang ini saya akan saya tak dapat ni. Saya tak Ini dapat baca. dari Dari Facebook. Nah, ini di Ya, ini Facebook. dari Ya. Tapi tak tahu daripada mana. Saya tak dapat. Ini mungkin ada daripada pautan-pautan lain kot. Ini lekuk. Ini antara komen-komen netizen mengenai Tapi itulah. premis yang tular. Saya nak puas hati sekarang ni. Hmm. Memanglah saya berniaga tak ada lesen. Saya kesamaan. Tak ada masalah. Pihak kilang tu ada tindakan tak? Okey. Itu saya nak tanya. Pihak kilang tu tak ada tindakan apa-apa belum pun. dapat maklumat lagi mengenai kilang tu. Tak ada. Kilang pengeluar tu. Paling kuat pun KKM arahan dia. Tarik balik. Balik tepung. Alah, senangnya kerja. Okey. So kiranya macam ni kalau dah dapati memang menggunakan maknanya menggunakan tepung yang betul untuk goreng pisang. Ya. Tapi salah bungkusan Salah sajalah. bungkusan daripada kilang. Dia pun ada. Mungkin selepas ini ada tindakan susulan terhadap Ya, kilang saya itu. harap Yes. kena ada tindakan susulan Supaya daripada lebih kilang fair dan supaya dia sebagainya lebih kan. alert lah benda ni Yes, kan. betul. Kenapa dia nak naikkan Disebabkan pada kecuaian dia, orang lain yang akan efek. dia yang ni, saya yang teruk. Bukan satu Malaysia, satu di Indonesia dah tahu dah kes ni. Yalah, sebab benda ni viral sekejap je kan Cik Amir kan. Kita share. Bukan sekejap lagi dah. Tak sampai 2 minit dah sampai ke sana. Apa sampai sana? Saya nak cakap apa? Sampai sekarang saya cakap betul. Saya sampai malu. Sedih, malu semua adalah. Ya. Nak down. Memang nak down dah gila. Fikir-fikir. Tak apa. Kita stay dulu cakap. Sampai insyaAllah kalau rezeki tu Allah nak bagi lagi, dia teruskan. Apa beza penggunaan tepung untuk menggoreng pisang dengan tepung-tepung biasa? Mungkin ada specialize dia. Kerangupan dia kot. Rangup dia macam Oh, tepung yang saya guna selalu ni macam contohlah dia kilang daripada ni lah, Narayana Murti ni. Tepung dia memang bagus. Memang terbaik lah. Kalau saya guna tepung lain, tak naklah bagi tahu nama tepung lain kan. Contoh dia. Saya dah banyak ni, saya bezakan. Yang ini memang cantik. Tepung dia kalau kita goreng memang cantik dia punya pisang. Lagi satu dia rasa dia sedap. Itu yang menyebabkan Cik Amir terus menggunakan tepung ni lah kiranya. Sebab saya percaya memang dalam tu bukan ada kapur simen. Kalau ada kapur simen memang saya dah mati kot. Tak boleh makan pun sebenarnya kan. Tak boleh makan dah tentu Seroti keras pun kan. keras. Belum sempat goreng lagi dah. Tepung tu dah keras, kalau saya masuk dalam kuali mungkin dia meletup. Ya, kita tak tahu kan sebab benda tu tak pernah berlaku. Tak pernah. Jadi apa nasihat Encik Amir kepada netizen di luar sana yang kadang-kadang mereka jump into conclusion without tahu cerita di sebalik kisah Encik Amir ni? Nasihat saya lah. Kalau maksudnya kalau orang tu percaya sangat benda tu kapur simen, saya tak boleh cakap apa lah. Tapi saya cakap terus terang cakap. Saya tak nak guna. Kalau betul lah benda ni kapur simen, saya takkan guna. Buat apa saya nak naya orang? Saya nayakan pelanggan saya sendiri. Saya nak berniaga bukan sekejap. Saya nak lama. Baik, setelah kejadian ni mungkin Cik Amir diminta untuk mendapatkan lesen perniagaan atau yang sah ke? Ataupun sudah pun berbuat demikian ke macam mana? Saya dah apply dah. Alhamdulillah. Tadi saya pergi MPSJ dah dapat lesen semua. Alhamdulillah. Itulah mungkin dia ada So dekat mana akan berniaga depan ni? Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Kat mana lokasi kedai Encik Amir tu? Mungkin boleh bagi tahu netizen? Lokasi dia kat sebelah Hospital Columbia Bukit Bandar Puteri. Okey. So, Tak lepas adalah. ni semua orang akan singgah ke situ lepas No ni. more viral-viral sebab ini hanya bungkusan saja yang dulu. Sekarang ni dah pakai bungkusan yang betul-betul. Dia pakai busa yang satu ni. Dah betul lah. Dia pakai yang coklat lah. Nah, Dia tak berani lah. Tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Baik, terima kasih Encik Amir kerana sudi bersama kami di Indonesian pada hari ini. Kita sudah pun berakhir ke perbincangan kita.